Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dapat lagi kita bersama-sama dalam kuliah hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab Al-Mujahadah. Sambung dalam bab fi mujahadah. Bila sebut mujahadah maksudnya bersungguh-sungguh. Terjemahan yang mudahnya mujahadah bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mujahadah apa? Biasa kita dengar ni. Biasa kita dengar dah macam kata Melayu dah, mujahadah. Dia bukan macam kata Arab dah. Kalau sebut jihad, dah tak payah orang kata tanya lagi apa makna jihad. Dah faham dah. Mujahadah itu gitu juga. Maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala kena bersungguh-sungguh. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala pun bersungguh-sungguh. Maknanya dua perkara. Jadi mujahadah pada melakukan ketaatan, mujahadah juga pada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita sambung hadis yang keempat dalam bab ini. Mungkin malam ni lama sikit. Pasal disediakan saya kopi. Kopi tongkat Ali. Saya kata lepas asyik air masak aja. Sekali air kopi sungguh. Lain kali saya minta benda lain ni pula, air Milo. Air Milo boykot ya. Nestle. Jadi Milo betul-betul dia letaknya air kopi tongkat Ali. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya tak berhenti-berhenti tu, faham-fahamlah. Kenapa tak berhenti-berhenti? Dah jam lebih, kat 2 jam. InsyaAllah. Baik, hadis yang keempat, hadis 98. Qala Ma'ali rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin. Baik, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura muttafaqun alaihi. Hadza lafzul Bukhari wa nahwuhu fi sahihaini min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Baik. Hadis ini yang diriwayatkan daripada Aisyah, iaitu isteri kepada baginda Rasulullah SAW, Ummul Mukminat. Dia kata apa? Bahawasanya Rasulullah SAW berdiri untuk beribadat dari sebahagian waktu malam, daripada sebahagian waktu malamnya, sehingga pecah-pecahlah kedua tapak kakinya. Sungguhnya Rasulullah SAW berdiri untuk beribadat dari segi sebahagian waktu malam sehingga pecah-pecahlah kedua tapak kakinya. Saya, yakni Aisyah, lalu berkata padanya, "Mengapa Tuan buat demikian ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampuni untuk Tuan dosa-dosa Tuan yang telah lalu dan yang kemudian." Rasulullah SAW bersabda, "Adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur?"
hadis muttafaqun alaihi. Dan ini lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Bila dia kata lafaz ini lafaz Bukhari, dia hadis ini diriwayatkan dua-dua oleh Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi ada perbezaan di segi lafaz sedikit antara Bukhari dan Muslim, maka dalam kitab ini dipilih lafaz yang Bukhari. Dia ada perbezaan kadang-kadang tak banyak, sedikit aja. Jadi ini lafaz Bukhari, dan yang seperti itu terdapat pula dalam kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim, riwayat Mughirah bin Syu'bah. Baik, kita baca dulu keterangannya. Dalam mengulas apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW itu sudah diampuni semua dosanya oleh Allah, baik yang dilakukan dahulu atau belakangan, maka Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu anhu memberikan uraiannya sebagai berikut. Kenapa dia kata? Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa buat demikian? Sembayang sampai pecah-pecah kaki." Ya tafattar. Maksud di situ sehingga bengkak-bengkak kaki. Nanti tuan-tuan bayangkan kaki pecah macam mana. Sampai bengkak-bengkak. Dalam tu disyarahkan juga sebagian ulama yatawaram, maknanya kakinya bengkak menjadi bengkak. Macam kita lah sembahyang bengkak kaki. Main tarawih tak bengkak kaki. 20 rakaat tak bengkak kaki. Hebat kita. Jadi maknanya kita banyak makan makanan kesihatan. Gitulah kapet. Sebab kapet tu kaki tak bengkak. Tak. Nunjukkan sikit sangat kita sembahyang tu. Pendek je sembahyangnya. 20 rakaat tambah dengan witir, tambah isyak, tak bengkak kaki. Takat ni tak pernah lah orang mengadu, saya sembahyang kat masjid sana sampai bengkak kaki. Jemaah habis semua mengadu bengkak kaki. Tak ada. Dia kata lamanya imam baca 1 juzuk. Gitu je. Paling panjang lah tu 1 juzuk. Ataupun 1 juzuk lebih sikit aja. Tak ada dia kata habis semua jemaah bengkak kaki. Yang gaut habis bergelimpangan. Ada kan? Itu keadaannya. Maka itulah keadaan Nabi. Nabi bukan sembahyang waktu itu tetapi solat malam. Solat malam pukul apa? Sebab itu Rasulullah SAW makruh ya, orang yang melewatkan tidur buang masa pada waktu malam, tak ada benda buat, makruh. Berbual-bual, duduk kedai kopi, makruh. Selepas waktu isyak. Tu saya saja sembang-sembang. Kerana apa? Kerana keadaan itu akan menyebabkan susah nak bangun malam. Jadi kita kira sebahagian malam. Kalau dah tidur pukul 12, sebahagian dah tu sebenarnya. Nak bangun pukul berapa? Mujur bangun pukul subuh dia kata. Subuh pun tak bangun nanti. Bangun tidur pukul 1. Sebab tu habis waktu isyak, dan ruang waktu yang tu tidur. Kemudian contoh, paling lewat tidur pukul 10, jadi ada waktu bangun pukul 2. Pukul 2 tu kalau pukul 2 sampai pukul 5, panjanglah tu waktunya. Itu pun tak bengkak kaki. Pukul 2 sampai pukul 5 tak bengkak kaki. Rasulullah sembahyang sampai bengkak kaki. Itu keadaannya. Dia kata sebenarnya Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu anhu memberikan uraiannya sebagai berikut. Sebenarnya tiada seorang pun yang di dalam hatinya terlintas suatu persangkaan bahawa dosa-dosa yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala yang telah diampuni, yakni mengenai diri Nabi SAW itu adalah dosa yang kita maklumi dan yang biasa kita jalankan ini, baik dengan sengaja ataupun apa cara apapun. Itu sama sekali tidak, sebab Rasulullah SAW juga semua Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasulullah adalah terpelihara dan terjaga daripada semua kemaksiatan, dan dengan sendirinya tidak ada dosanya sama sekali, yakni maksum minaz zunub. Apa makna maksum minaz zunub? Tak ada dosa. Terpelihara daripada dosa Nabi-Nabi ini. Jadi bila Aisyah kata waqad
lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa kamu buat begini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambik, sedangkan dosa-dosa kamu semua telah diampuni oleh Allah. Maka Imam Ibn Abi Jamrah katakan, jangan sampai kita menyangkakan bahawa Rasulullah SAW daripada hadis ini kita memahami seolah Rasulullah telah melakukan dosa kemudian telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu maksudnya. Kerana nabi-nabi Allah ini tidak ada dosa, maksum, terpelihara daripada dosa. Itu hanya untuk nabi-nabi Allah. Ada pun yang dikatakan oleh orang Syiah tu imam-imam dia tu semua maksum, itu tidak benar. Imam-imam dia semua maksum. Bukan sekadar imam, Habib Ayatullah tu semua maksum juga. Tidak ada manusia lain selain daripada nabi yang maksum, melainkan mak bapak dia beri nama dia maksum. Maka maksumlah dia. Orang panggil dia maksum, sembahyang pun tidak. Maksum. Baik, yang ini Nabi SAW bukan dia buat dosa, tak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berdosa, tetapi memang Nabi SAW tak ada dosa, diampuni. Diampuni bukan sebab ada tak ada dosa. Itu maksudnya. Dia terpelihara daripada dosa. Itu para Nabi. Jadi bukanlah persangkaan kita bahawa dia pernah lakukan dosa. Nanti orang kata pula, dalam sejarah Nabi, contohnya Nabi Musa alaihissalam pernah menumbuk seorang daripada Bani Israel, kemudian Bani Israel itu mati. Hebat sungguh. Kita tumbuk orang tak mati-mati. Pasal kita tak tumbuk, kan kita tumbuk, tak tumbuk pun. Jadi dia tumbuk, Bani Israel ni seorang ni bertengkar dengan seorang Kipti. Kipti itu minta tolong pada Rasulullah, pada Nabi Musa. Nabi Musa tolong dia, tumbuk. Tumbuk mati pula. Menunjukkan Nabi Musa ini seorang yang kuat. Orang kata, tak maksum lah tu. Macam mana Nabi boleh tumbuk tu? Tak. Ketika itu, para ulama' bila bicara tentang ini, Nabi Musa ketika itu belum diangkat menjadi seorang Rasul. Belum diangkat menjadi seorang Nabi. Dia masih lagi seorang manusia biasa. Maka dia bukan Nabi ketika itu. Bahawa Nabi, dia tidak melakukan dosa. Jadi tujuannya hanyalah sebagai mempertunjukkan kepada seluruh umat betapa besarnya kewajipan setiap manusia yang di dalamnya, termasuk pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk yang Maha Agung, memahabesarkan kepadanya serta senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya oleh sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimanapun besar dan tingginya nilai apa yang diamalkannya itu masih belum memadai sekiranya dibandingkan dengan kenikmatan yang dilimpahkan olehnya, yakni oleh Allah SWT kepada manusia tersebut. Banyak mana pun amalan yang kita lakukan tak akan dapat menandingi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab itu dalam satu hadis disebutkan, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi, tak akan masuk seorang dalam kalangan kamu ini, tak akan masuk syurga dengan amalannya. Jangan kita sangka kita masuk syurga kenapa? Kerana kita banyaknya beramal. Banyaknya beramal, tak keluar-keluar daripada masjid. Contohnya, banyaknya beramal, baca Quran tak berhenti-berhenti. Berhenti waktu sembahyang je, lepas tu baca Quran. Puasa sepanjang tahun. Bukan itu. Itu pun tak jamin masuk syurga. La yadkhulul jannah. La yadkhulu ahadakumul jannah. Tak akan masuk seorang daripada kamu ini syurga dengan amalnya. Tapi kita masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ada orang kata pula, kalau gitu tak payah beramal lah. Baca Quran tak payah, sembahyang tak payah, apa tak payah. Kita minta rahmat Allah aja. Susah hati kita. Sebab tu jangan tidur sebelum rancangan ini disambung. Tak habis cakap tidur. Nanti kan tak habis, dia pun tak payah beramal dah. Tak masuk syurga pun dengan amalan. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah kalau tanpa amalan? Itu dia. Kita beramal ini kerana apa? Kerana nak jadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah, yang lepas kita bacakan, waliullah.
waliullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang matanya adalah, pandangannya adalah pandangan Allah, telinganya adalah telinga Allah. Pegangan Allah, makna begitu sekali. Jadi kasih Allah bagaimana? Ini orang yang dapat rahmat Allah, wali-wali Allah. Dengan amalan yang lakukan itu, mudah-mudahan, amalan kenapa? Amalan kerana taatkan perintah Allah, perintah Rasulullah, mudah-mudahan itulah yang menjadikan kita mendapat rahmat Allah. Jadi kalau kita rasa kita ini, amalan kita ini banyak menyebabkan kita ini wajib masuk syurga, tak, bukan begitu. Maka dari itu hak-hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai imbalan karunia-Nya masih belum sesuai dengan amalan baik yang kita lakukan, sekalipun dalam anggapan kita sudah amat banyak sekali. Jadi lemahlah kita untuk mengimbanginya, dan itulah sebabnya maka memerlukan adanya pengampunan sekalipun tiada dosa yang dilakukan, sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sekalian para nabinya alaihimussalatu wassalam. Baik itu pentingnya diampunkan dosa. Kalau kita tengok tuan-tuan ya, baru ni kita puasa Ashura. Ashura, Tasu'a, kita puasa 9 ataupun kita puasa 10 Muharram saja. Apa dia kata? Shaum Ashura yukaffiru sanata madiyah. Puasa Ashura itu mengampunkan dosa setahun yang lalu. Kalau kita ingat lagi puasa Arafah, mengampunkan dosa setahun lalu dan akan datang. Kadang orang tanya juga, kenapa pahalanya ampun dosa setahun, ampun dosa, ampun dosa. Habis nak apa? Nak ketizora? Nak apa? Mes 320? Agak-agak kalau ditawarkan puasa Ashura dapat mes 320, ini bukan recon, bukan second hand, baru. Dengan ampunkan dosa, mana yang kita pilih? Mulut berkata ampunkan dosa, Ustaz. Tapi bila mes depan mata, mes pun okey juga. Puasa tahun depan boleh lagi. Baik. Ampun dosa ni satu kurnia Allah yang sangat hebat. Ini yang kita nak. Kerana apa? Orang tak akan masuk syurga dengan dosa. Dengan dosa itu macam mana nak masuk syurga? Dosa itu akan dibalas dengan neraka, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Dirahmati macam mana? Sebagaimana kisah yang kita pernah baca, seorang, ingat tak kisah yang telah bunuh 99 orang dalam hadis yang kita sebut yang lepas tu, kemudian bunuh lagi seorang cukup 100, tak sempat bertaubat macam mana pun, tetapi sungguh-sungguh keazamannya nak bertaubat, tak sempat beramal pun, tapi sungguh-sungguh dia nak meninggalkan kejahatan dia, lalu dia nak berhijrah tu, dalam perjalanan mati, kemudian malaikat bertengkar nak angkut, seorang nak buat syurga, seorang nak buat neraka. Lalu rahmat Allah kepada dia, bila diukur jarak, datang seorang malaikat sebagai pengadil, ukur mana yang lebih dekat, tempat yang baik nak pergi ke tempat lama dia yang banyak sangat buat jahat. Lalu diukur, disebutkan di situ bahawa Allah Ta'ala mendekatkan dia dengan tempat yang dia nak pergi tu. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita nak faham, macam mana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, tapi dalam bab dosa yang kita sebut yang tadi, bab itu kita jangan beranggapan bahawa dosa, ada dosa kecil, tak apalah, dosa kecil je, bukan dosa besar sangat. Tak. Tapi kepada siapa kita melakukan dosa itu. Jadi bila katakan diampunkan dosa, kita rebutlah diampunkan dosa. Kerana payah nak masuk syurga, kita pun tak tahu sama ada kita dapat rahmat Allah oleh kerana dosa itu terus diampunkan begitu, kita dapat rahmat Allah lalu kita masuk syurga terus, ataupun masuk neraka kemudian baru masuk syurga. Nanti ada juga orang kata okey juga tu, pilihan kedua tu masih okey lagi Ustaz. Pasal apa? Masuk neraka dulu kemudian masuk syurga, dapat juga masuk. Jangan buat hal. Kerana neraka ini bukan macam kat dunia. Dalam hadis sebutkan seorang lelaki yang hidupnya menderita dekat dunia, lalu dicelupkan sekejap ke dalam syurga. Lalu bila celupkan sekejap, celup aja ceritanya. Mana kalau celup ni sekejap aja. Kalau lama tu bukan celup, itu berkubang. Celup sekejap kemudian keluar balik. Pernah tak kau menderita kat dunia? Dia kata tak pernah. Sampai lupa penderitaan.
Seorang lagi yang tak pernah menderita kat dunia, nikmatnya kat dunia, dicelupkan sekejap dalam neraka, keluar balik. Pernah tak kamu merasa nikmat? Dia kata tak pernah. Sampai lupa bahawa dia tak pernah, dia kata, merasai nikmat. Itu keadaan. Dicelup aja tu. Ini bukan cerita berkubang. Celup. Itu keadaan ya. Jangan rasa tak apalah, okey juga pilihan kedua tu. Pilih A, B ke C. Jadi dia kata saya macam tak ada harapan A. A ni apa? A masuk syurga terus. B masuk neraka kemudian masuk syurga. C masuk neraka terus. Saya pilih macam tak harapan lah masuk A tu. Pilih B lah. Okey juga dia kata. Jadi na'udzubillah min zalik ya. Kita mohon pada Allah SWT dengan rahmat Allah SWT. Jadi tu. Orang yang cerdik dia pilih ampunkan dosa itu. Kenapa ampunkan dosa itu akan masuk syurga Allah SWT? Kerana hidup kita kan untuk selama-lamanya. Kita dijadikan oleh Allah SWT untuk selama-lamanya. Untuk hidup selama-lamanya. Jangan tidur sebelum habis. Sambung lagi. Ini pernah kita sebut dulu. Tapi kadang-kadang masa tu ada yang tak datang. Kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Bagaimana? Kerana kita nanti, dia tak habis begitu sahaja. Kita akan dibangkitkan semula oleh Allah SWT dan kemudian hidup selama-lamanya. Sama ada di syurga ataupun di neraka. Ataupun di neraka kemudian masuk syurga. Hidup selama-lamanya, tak mati lagi. Mati akal pun tak ada, mati kutu tak ada, semua tak ada. Tak ada mati lagi. Baik. Kita sambung hadis yang kelima pula. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah juga. Annaha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alayhi. Al-murad al-ashru al-awakhir min syahr Ramadan wal mi'zar al-izar wa huwa kinayatun an i'tizal an-nisa wa qila al-murad tashmiruhu lil ibadah. Yuqalu shaddadtu li hadha al-amri mi'zari ay tashammartu wa tafarraghtu lahu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha juga bahawasanya ia berkata Rasulullah SAW itu apabila masuk hari ke-10, hari 10 itu, masuk hari 10 apa? Iaitu hari 10 terakhir bulan Ramadan, malam 21. Itu startnya. Hari 10 terakhir bulan Ramadan, maka ia menghidupkan malamnya dan membangunkan isterinya dan bersungguh-sungguh serta mengeraskan ikat pinggangnya. Yang dimaksudkan hari 10 ialah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yakni antara tanggal 21 Ramadan sampai habisnya bulan itu. Sama 21 sampai 29 ataupun 21 sampai 30. Tak ada 31. Mi'zar atau izar dikeraskan ikatannya, maksudnya sebagai sindiran, menyendiri daripada kaum wanita, yakni tidak berkumpul dengan isteri-isterinya. Ada pula yang beri pengertian bahawa maksudnya itu adalah amat giat untuk beribadah. Dikatakan saya mengeraskan ikat pinggangku untuk perkara ini, yakni saya bersungguh-sungguh melakukannya dan menghabiskan segala waktu untuk merampungkannya. Merampung apa benda? Macam itu Peramli, serampung iseng. Itu agaknya ni katanya. Rampung iseng, semar tilem. Carilah tuan-tuan apa maksudnya itu. Baik. Ini menunjukkan sungguhan. Mujahadahnya Nabi, sungguh-sungguh Nabi 10 malam yang terakhir. Bukan bermaksud 10 malam terakhir je sungguh-sungguh. Yang awal 1 sampai 20 tak sungguh-sungguh. Tapi menunjukkan lebih lagi. Bab itu dalam bab i'tikaf, dalam babul i'tikaf, Nabi SAW 10 malam terakhir beriktikaf di masjid. Dan kemudian nak menunjukkan sungguh-sungguhnya Nabi ikat kainnya. Disebutkan ikat kain. Kain tu ikat, maknanya tak tanggal kain. Tanggal kain buat apa? Bersama-sama. Bersama dengan isteri. 10 malam terakhir je. Jadi tak payahlah risau. Iktikaf takkan nak buat isteri pula. Buat isteri tidur sebelah.
tak dibuat orang. Jadi itu maknanya sungguh-sungguh. Nabi SAW sebut, disebutkan bahawa Nabi SAW masuk hari 10 hidupkan malamnya. Jadi kalau kata hidupkan malam, bukan tidur je. Yang kadang ada orang salah faham. Bila kata iktikaf, dia pergi juga ke masjid. Dia pun sampai masjid, dia tidur. Waktu sahur, orang kejut sahur, bangun sahur, lepas tu bukan tidur balik. Lepas tu dah habis masuk waktu subuh. Jadi tak jadi juga. Iktikaf sajalah. Pahala juga. Tapi menunjukkan kesungguhan dalam beribadah itu tidak ada. Bulan Ramadan kurang apa? Kurang tidurnya. Sungguh-sungguh kurang tidur. Kalau biasa malam tidur 6 jam, mungkin jadi 3 jam, 4 jam. Dan kemudian bila tak menggauli isterinya, maksudnya memang malam sungguh-sungguh sepenuhnya untuk beribadah. Isteri dikejutkan bukan untuk bangun masak, nak sahur, kan? Kita kejut juga. Bangun, masak, belum masak lagi. Sahur, nak sahur, kan? Tapi untuk beribadah bersama-sama. Ya. Ini fahamlah dalam bulan Ramadan lepas kita biasa buat, insya-Allah. Nanti bulan Ramadan akan datang kita ulang lagi benda ni. Baik, hadis seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Biasa kita ambil itu saja, ada sambungan lagi. Namun keduanya itu pun sama memperoleh kebaikan. Allah Ta'ala sayang kepada orang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Sebab itu tak boleh berlemah-lemahan. Kerana apa? Bila kuat, banyak manfaatnya untuk Islam. Jadi kalau nampak lemah je, kenapa orang lemah je nampak warak? Itulah wali Allah, dia kata. Jalan lemah tak larat jalan. Pasal apa sepanjang tahun dia puasa? Bukan macam itu. Walaupun puasa tetapi kuat keadaan, ya, daripada orang mukmin yang lemah. Tapi bukan makna yang lemah tak dapat kebaikan. Namun dia kata kedua-duanya itu sama-sama memperoleh kebaikan. Tetapi dari segi Allah, dari segi kasih Allah itu lebih kepada orang mukmin yang kuat. Berlumba-lumbalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan padamu. Itu ihris ala ma yanfa'uka. Berlumba-lumba, maknanya sungguh-sungguh apa yang beri manfaat kepada kamu. Dunia kamu, akhirat kamu, berlumba-lumba. Bukan berlumba-lumba untuk dunia aja, tapi akhirat tak berlumba-lumba. Untuk urusan dunia berlumba-lumba. Tengok orang tu, kenapa kereta baru? Tengok orang tu, perabot baru. Tengok orang tu, gelang baru. Tengok orang tu, lumba-lumba. Dia pun nak, yang ini nak. Tapi dalam bab akhirat, tengok orang tu, rajin pergi kuliah. Tak apalah, dia dulu tak rajin ngaji, sekarang baru nak ngaji. Gitu pula, ditipu oleh syaitan. Tengok orang tu rajin pergi surau. Tak apalah, itu dia dulu tak apa rajin, sekarang baru nak rajin. Ada aja. Bukan macam tu, ya. Jadi kita berlumba-lumba. Tengok orang tu, kita pun boleh juga. Kita pun nak buat juga. Tengok orang tu sungguh-sungguh kumpul duit nak pergi haji. Kita pun sungguh-sungguh kumpul duit nak pergi haji. Kadang-kadang kita lihat, tengok Allah SWT bagi rezeki yang berkat tu. Tak semestinya kerja, gaji besar, pergi haji. Gaji beribu, dah jadi pengarah, baru boleh pergi haji. Pasal apa duit banyak? Bukan maksud macam tu. Tapi kadang-kadang tengok orang biasa je, kerja biasa je, dapat pergi haji kan? Rezekinya yang berkat.
Kita tengok orang kampung kerja nori getah, kita kata kesian bulan hujan-hujan tak dapat nori. Tapi pergi haji. Itu keadaan. Kita hujan tak hujan nori saja. Hujan tak hujan nori. Yang ini hujan tak nori. Itu kesian tapi dapat pergi haji. Itu keadaan. Maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Belum berlumba memperoleh apa saja memberikan kemanfaatan padamu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Orang Islam tak boleh rasa lemah. Kena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Dalam sejarah peperangan Islam contohnya, dalam peperangan sejarah Nabi SAW bersama dengan para sahabat, kita lihat tidak ada satu pun peperangan yang umat Islam lebih ramai. Dan tidak ada satu pun peperangan yang menunjukkan kelengkapan umat Islam itu lebih hebat daripada tentera kufar, musyrikin, Yahudi. Tak ada. Bilangan pun sentiasa bilangan itu dalam bilangan yang sedikit berbanding dengan tentera musyrikin. Melainkan kita lihat berlaku juga dari segi strategi peperangan dalam sejarah Islami, Sultan Muhammad Al-Fatih dari segi strategi peperangannya sangat hebat. Untuk memerangi, menundukkan, menjatuhkan Konstantinopel itu, sebuah kota yang hebat, dia telah mengkaji, hantar pasukan perisik untuk kaji bagaimana tembok itu ketebalannya. Ketebalan batu tu agaknya, kaji dulu. Kemudian bila dia kaji, buat analisis bagaimana, dia kata tembok ini tak boleh dengan meriam yang biasa. Kena meriam yang hebat. Lalu dia hantar orang untuk membebaskan seorang yang duduk dalam penjara tahanan Rom di Konstantinopel itu. Dah keluar orang itu, diselamatkan orang tu keluar dengan ngorek tanah daripada bawah tu, korek tanah sampai betul kat selnya. Sampai situ, keluarkan, selamat, orang itu pun buat. Itu bom yang sangat hebat. Panjang, saya tak ingatlah berapa kaki. Jadi sehingga dia orang pun rasa, sebab itu zaman sebelum tu, tengok Rasulullah kata akan dibuka kota Konstantinopel. Zaman Rasulullah tak dibuka, para khulafa' Rashidin tak berjaya dibuka, zaman Bani Umayyah tak dapat dibuka, Abbasiyah tak dapat dibuka, zaman Osmaniyah ketika pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih itu dapat dibuka. Kerana apa? Satu persatu. Dengan kekuatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang sultan yang rapat dengan ulama, yang sentiasa dinasihati oleh ulama, dari segi amalan dia hebat, dan kemudian dari segi strategi perangan, kemudian dia buat meriam yang hebat besarnya, hebat, boleh menembusi tembok-tembok kota Konstantinopel itu. Dan kemudian dengan kekuatan dipanggil karamah. Wali-wali Allah ini ada karamahnya. Karamah, kemuliaan, pertolongan yang Allah Ta'ala beri kepada wali-wali Allah. Bagaimana 70 buah kapal itu boleh naik bukit turun dekat Selat Bosphorus. Hari ni kita nak tolak satu kapal pun mana boleh, tak terdaya. 70 dalam masa satu malam. Jadi hebat itu. Tetapi dalam sejarah Islam menunjukkan peperangan-peperangan lain itu kita tak pernah lebih daripada kaum musyrikin. Tetapi janganlah merasa lemah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa lemah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam urusan kita dengan keluarga kita, kita rasa apa nak jadilah, tak ada harapan anak aku. SPM ni kenapa? Saya selalu tengok ya. Anak-anak sekolah rendah, bila hari terbuka, mesyuarat PIBG mak bapak gajian datang. Pasal apa? Dia nampak anaknya masih ada harapan. Jadi dia pun menaruh harapan. Ada lagu menaruh harapan. Jatun Sami'on ni ke apa? Ya. Menaruh harapan ya. Menaruh harapan budak tu kecil. Masuk sekolah menengah, tak ada harapan kau ni. Dah tak nak pergi mesyuarat PIBG, tak pergi. Hari terbuka pun tak pergi, tak pergi. Pasal apa? Dia kata anak macam tak apa harapan. Adik-adiknya pergi lagi menaruh harapan. Jangan gitu. Kita tak tahu masa depannya. Kadang-kadang belajar tak pandai, tapi masa depannya lagi hebat. Kerana apa? Kita tak tahu pun yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi kita doa. Jangan rasa lemah dengan sesuatu tu. Kita doa, minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang belajarnya memang tak pandai, tetapi bila jadi anak yang soleh, Allah Ta'ala beri rezeki yang baik pada dia,
dia pula jaga kita satu hari nanti. Itu keadaan-keadaan yang kita tak tahu. Jangan merasa lemah. Ada sakit, kita rasa tak ada harapan aku ni. Dah tak ada harapan, lemah rasa, ya. Jangan. Mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita yang buat semuanya, memang kita akan rasa lemah. Tetapi kalau semuanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan rasa kuat. Kerana kita ni siapa? Kita memang hamba yang lemah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguatkan kita ini. Dan kemudian dia kata, jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata, andai kata saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Bila kita sebut andai kata itu, tak berapa jelas, ya. Kalau, dia kata, kalaulah saya buat begini, mesti tak jadi begini. Kalau. Dalam bahasa Arabnya dipanggil lau. Lau aja. Bahasa Melayu tambah ka. Lau. Kalau tu, jangan sebut kalau. Sebut andai pun tak boleh. Bukan tak boleh haram terus. Tak. Tetapi dia kata apa? Tetapi berkatalah, ini adalah takdir Allah dan apa saja yang dikehendaki olehnya, tentu dia melaksanakannya. Sebab sungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. Contohlah dalam sekarang ni kita kata, dalam peristiwa, siapa tu? Adik tu yang meninggal dunia di Ulu Terengganu kan? Jadi mungkin ada orang kata, kalaulah dia tak pergi hari tu, kalau dia tak pergi, kan dia hidup lagi. Tak boleh. Itu membuka pintu syaitan. Maka seolah-olah kita menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia tak pergi, kalaulah itu, maka tak berlaku begini. Jangan kata kalau. Seolah-olah menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi katakanlah, kata apa? Ini adalah takdir Allah. Bila kita kata gitu, kita akan rasa selesa hati kita menerima apa juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia pergi kerja dengan naik kereta hari tu kan, tak begini, tak aksiden, kena langgar. Contohnya kita kata itu. Jadi Allah Ta'ala dah takdirkan itu. Lau itu dikatakan membuka pintu godaan syaitan. Kita akan menafikan takdir Allah. Jadi terima yang baik. Yang baik, yang buruk semua terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lau, ya. Elakkan kata lau. Tapi ada kalanya kalau dibenarkan. Kita tengok keadaan. Lagi mana kalau itu tidak menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menggugat, merosakkan iman kita. Kita buat kuih, kita kata, ni kalau campur warna hijau cantik, boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buat kari pap sardin, suami kita kata, kalau buat kari pap telur pun kan sedap kan? Boleh kalau, bukan salah. Tersebut abang kata kalau kalau buat kari pap telur juga sedap juga. Kita, tak boleh. Bukan sampai macam tu sekali. Lalu kamus dewan pun buang kata kalau. Bukan, tak boleh. Bukan begitu, ya. Kalau ni, kalau yang macam yang kita sebutkan tadi, maka itu tak boleh. Dielakkan daripada mengucapkannya, nanti syaitan terus dalam hati kita. Itulah. Kau benarkan sangat anak kau tu. Baru 17 tahun, dah ambil lesen apa semua. Macam tu. Kadang orang. Jadi syaitan, kenapalah aku buat gini, kenapalah aku buat gini. Baik. Yang seterusnya, hadis yang ke-7. Bila dah ada air kopi ni, tak minum pula. Segan nak minum seorang-seorang. Minumlah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, tuan-tuan. Jangan amalkan. Baik. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat li Muslim huffat badala hujibat wa huwa bimakna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, ditutupi neraka dengan berbagai kesyahwatan. Hijab kan? Hijab, hujibat, dihijabkan, ditutup.
neraka itu dengan syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan. Keinginan. Macam-macam lah keinginan. Itu nak ni, suka ini, yang nafsu. Mengikut nafsu. Mana neraka itu dia kata ditutup, dihijab dengan syahwat. Kemudian dia kata wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan ditutup, itu bukan neraka ya. Salah terjemah dekat situ. Ditutup syurga itu dengan berbagai hal yang tidak disenangi. Ada kesalahan situ terjemahannya. Ditutup neraka dengan syahwat. Maknanya perkara yang kita suka, seronok-seronok, keinginan, syahwat. Syurga itu ditutup dengan apa? Perkara yang orang tak suka, makarih, orang tak suka. Neraka ditutup dengan syahwat, seronok-seronok, suka-suka, ingin kepingin, tu. Manakala syurga ditutup dengan makarih, perkara-perkara yang orang benci. Okey. Yang tak senang. Dalam sebuah riwayat daripada Muslim disebutkan dengan menggunakan kata huffat, gantikan hujibat. Sedangkan artinya adalah sama, iaitu bahawa antara seorang dengan neraka atau syurga itu ada tabirnya. Maka jikalau tabir ini dilakukannya, tentulah ia masuk ke dalamnya. Itu maksudnya. Maksudnya macam ni. Ditutup syurga itu dengan syahwat, keinginan. Neraka itu ditutup dengan syahwat, keinginan. Ini neraka, ni kita ni, ini keinginan. Ditutup ni. Jadi kita tak masuk ke dalam neraka itu. Tetapi bila dibuka tutupnya itu, syahwatnya itu dibuat apa semua? Maknanya dibuka. Masuklah. Begitu juga dengan syurga. Syurga itu, antara kita dengan syurga itu ada hijabnya, tutupnya. Tutupnya apa? Makarih. Perkara-perkara yang tidak disenangi. Nafsu tak suka, syahwat tak suka. Neraka yang syahwat suka, nafsu ikut nafsu semua. Buka ayat tu masuk neraka. Tapi untuk syurga ni ditutup dengan apa? Perkara yang nafsu tak suka, perkara yang berat, perkara yang letih rasa. Macam ni duduk ini kan, letih rasanya. Letih. Duduk depan TV tak terasa. Tengok bola, habis 90 minit, masa tambahan 4 minit. Habis. Tunggu lagi, masa tambahan. Tunggu lagi penalti. Habis, tak boleh tidur, terbayang. Habis dah. Bola dah habis, tak boleh tidur lagi. Kan gitu keadaannya. Jadi tak terasa. Bab itu tak terasa. Orang tengok apa? Nak pergi tengok bola jugalah. Tengok bola daripada pukul berapa masuk pukul 3, tak terasa. Sampai dekat pukul 12 duduk kat stadium, tak terasa. 3 sampai kat pukul 12, bayangkan 6, 9 jam duduk kat stadium, tak berapa rasa. Cuba orang kata, kita semua ada ceramah kat stadium. Berlumba-lumba masuk daripada pukul 3. Ada buat macam tu. Pukul 3 dah masuk. Saya silap pukul 12 dah masuk. Semalam lagi dah masuk. Tak ada. Pasal apa? Dia kata, kita pergi dekat-dekat mula lah. Dekat-dekat mula. Orang nak pergi kenduri tahlil, kenduri. Dia pergi, kita pergi, biar dekat-dekat makan aja. Agak-agak sampai tengah baca doa. Okey sikit. Tak lama duduk. Lama duduk. Maknanya benda-benda syahwat. Orang tak suka kan. Makarih lah tu. Kalau boleh kita pergi memang time itu. Dia kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Kita pun duduk. Macam tu. Sembahyang Jumaat ada juga macam tu. Sembahyang Jumaat. Dia datang, dia timing dia tepat-tepat. Imam dah habis. Wa aqimis solah. Aqimis solah dia sampai. Belum sempat beri salam dah start balik motor. Keluar. Maknanya hebat tu teknologi sekarang. Jadi tu neraka dengan syurga. Bezanya apa? Nak masuk neraka tu dengan syahwat. Apa yang seronok-seronok, sedap-sedap, kita buat kita rasa sedap. Tapi nak masuk syurga itu memang dengan
dengan benda yang kita tak suka, nafsu tak suka, berat perkara itu. Perkara yang perlukan kepada mujahadah. Ini mujahadah untuk melawan nafsu kita, melawan kehendak kita yang memang. Bagaimana nafsu itu? Bagaimana satu hari Rasulullah ditanya tentang bagaimana luasnya neraka itu? Rasulullah kata, seluas nafsumu. Nafsu kita. Nafsu kita pernah ukur tak? Tak pernah bertepi kan? Nafsu tak pernah bertepi. Nak itu, nak ini, nak itu. Itu nafsu. Jadi macam itulah. Wallahu a'lam bisawab, ya. Ada sebarang pertanyaan selain daripada tanya bila nak berhenti? Habis. Bila nak habis tu saya pun tahu. Tak ada. Kita minum dulu kejap. Waalaikumsalam. Okey, soalan tu bagus tu. Dia soalan dengan jawapan pun ada juga segitu. Tapi bagus. Kadang-kadang ada orang, bukan kadang-kadang, memang ada orang yang mengatakan orang yang bangun malam ini jadi lemah, jadi malas. Pasal apa malam bangun? Jadi kemudian mengantuk. Ada betul, ada tak betul. Memang ada kita dapati orang yang agak merosakkan sedikit. Mungkin dia jumpa orang macam ini. Yang pergi kerja, esoknya kerja, dekat kerja, duduk kat komputer. Baru 5 ayat dah. Kalau dia baca buku dah baca dia balik. Ada orang macam tu. Kita jumpa, ya, tidak dinafikan. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat, kalau betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dia tidak menjadi begitu. Sepatutnya bila dia bangun malam, kemudian tu, esok akan jadi lebih baik. Pasal yang menguatkan kita motivasi adalah iman untuk bekerja. Sebab itu disunatkan pula pada waktu siangnya untuk qailulah. Qailulah tu murikan tenaga semula. Setelah kita berjaga lama, kemudian kita qailulah. Maknanya tidur sekejap pada siang harinya. Tidur 15 minit, setengah jam waktu tengah hari. Tapi kalaulah berterusan tu daripada contohlah dia bangun pukul 3. Memang straight sampai tu dia akan jadi memang lemah. Sebab itu diberikan satu perkara yang baru, satu perkara yang lain, iaitu dengan qailulah untuk refresh balik. Ada refreshment kan. Jadi keadaan-keadaan ini kadang-kadang orang melihat begitu. Ini bangun qiyamul lail, jadi budak ni esok tidur je dalam kelas. Yang ini yang kerja pula tidur. Dalam bab puasa, contohnya dalam bab puasa, dulu kalau ingat Presiden Morocco yang dulu yang dah digulingkan, Morocco, itu juga dia pernah cuba untuk mengharamkan kaki tangan kerajaan daripada berpuasa. Sebab apa? Dia kata dengan puasa dia orang ni jadi lemah. Pasal apa? Itu kadang-kadang kita nak menafikan suruhan. Apa yang dikatakan itu tidak benar? Tak juga. Bukan saya katakan apa yang dikatakan itu benar. Tetapi umat Islam yang merosakkan itu. Bila puasa dia bukan lemah syukur. Yang kerja, yang biasanya kerja rajin satu hari, kalau boleh tepung boleh 10 kilo, bila time puasa 5 kilo je, kenapa puasa? Contoh je lah. Kat Malaysia lain, makin lain boleh tepung. Siapa jual kat bazar, kuih banyak-banyak.
Itu keadaan itu. Maknanya produktiviti itu menurun yang tak sepatutnya. Sepatutnya makin meningkat, tunjukkan kerajinan, tetapi menurun. Sebabkan dia kata kita jangan puasa, kita kerajaan yang puasa. Itu presiden Toronto yang depan. Patutnya itulah kita kena fahamkan bahawa dengan qiyamul lail ni kita memang suruh orang buat, tetapi jangan menjatuhkan imej Islam. Jadi kita kena tunjukkan bagaimana caranya. Kalau tentu sebelum subuh tu, kalau tentulah lepas dia qiyam, sebelum pada subuh dia sekejap pun boleh, 5-10 minit. Jangan pula kalau subuh dia tidur sudah duha dah. Baik waktu qiyam mulai sampai 2 jam sudah duha pula, subuh tak terlepas pula. Tuan-tuan, dalam sunnah ni ada yang orang jangan amalkan. Antara solat sunat subuh itu dengan tutup iqamah, kita sunat juga tidur sejam. Cik ada hadisnya. Baring baring. Tidur kejap. Setengah jam. Jangan tidur kemudian sampai orang habis bayar. Dah orang semua salam, dia lagi tidur kat situ. Ada cari hadisnya. Kita amalkan semasa di Jordan dulu. Jordan dulu memang imam Arab biasa buat tu. Bila dia biasa tak pelik. Tapi kalau gini lepas tu bila dia habis, dia pun solat sunat. Lepas solat sunat dia bayang itu, bila mana panggil imam pula tu, dia tinggi gitu lah. Banyakkan nanti orang yang kita tengah sembahyang pula, imam baring, bila baring belakang dia, makmum suruh baring. Jadi benda tu sebenarnya dia memberikan refreshment. Benda-benda kita tak amalkan, sunat-sunat yang ditinggalkan. Sebenarnya sunat-sunat ni ada kebaikan. Pernah jumpa tak hari tu? Nah, dia cari hari tu. Ini selepas daripada solat sunat tu, baik kejap. Kalau rasa sebelum daripada subuh itu, jadi jangan tidur kat rumah. Kalau kat rumah tak bangun dah. Bangun dia punya lama, lepas tu masjid tak pergi sembahyang subuh. Sekarang ni 15 ni. Dia punya lama. Jadi kan solat subuh itu dia berjemaah di masjid adalah lebih utama daripada yang mulai. Jadi kalau memang kita malam tu kita buat apa, utamakan yang solat subuh di masjid. Tapi kalau dah kita bangun qiyam, jangan sampai tak sembahyang subuh pula. 48. Jadi sunat-sunat ni kalau diamalkan, Allah Maha. Qailulah tu qailulah. Itu qailulah tu sebelum zuhur. Kita tidur kejap. Tapi kalau tidur zuhur awal sekarang ni, pukul 1, kita tak sempat dah. Itu waktu rehat memang pukul 1. Itulah zuhur. Selepas zuhur boleh. Memang tak sempat, takkan nak tidur pukul 12. Kaki kita macam kampung di bapak kita. Tidur pula pukul berapa qailulah. Tidur pergi kopi pun orang marah. Ini negara yang tentu. Tak boleh tidur banyak. Kalau pembunuh tak boleh dia rehat tengah hari 2 jam. Itu tak boleh maju. Bank tutup terus. Tutup. Pukul berapa? 12 sampai 11 sampai 1 tu tutup. Memang tutup. Semua tutup. Pasal apa? Rehatnya 2 jam. Tak apa dimakan, siap masak dulu di rumah. Barulah lah tu tanya. Nanti baik. Ada soalan lain? Tak ada. Sampai kita walaupun minum kopi yang sedap, tapi takkan tak nak bangun. Pasal yang kedua lagi sedap, bukan kopi ni. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.